Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin kena habis awal sebab di Kelantan dah mula trial besok. Johor bila start Danish? Trialnya? Oh dah start. Okey. Oh ikut negeri. Oh dah eloklah kita study ni sikit. Okey, so nanti dah dapat kertas admit tu, maksudnya mungkin kita boleh share lah antara negeri-negeri kan. Manalah tahu kod-kod ada yang boleh masuk exam ke, kita tak tahu. Sebab kita ada beberapa negeri ni, sedang eloklah kita buat latihan daripada negeri-negeri lain. Tapi soalan daripada Perak saya tengok susah juga. Okey, semalam saya tak pasti Dennis masuk ke tak semalam. Okey, so kita akan buat rakaman semalam episod 1, hari ni episod 2. Kita akan habiskan yang kita tak bincang semalam. Okey, so kalau soalan daripada tajuk fungsi kuadratik, kita dapati semalam ada 4 jenis soalan. Soalan pertama tentang, saya pun dah lupa, tentang urutan saya tak ingat Saya buat dulu tentang alfa, tentang hasil tambah punca, kemudian hasil darab punca, kemudian kita transform dia menjadi hasil tambah punca baru dan juga hasil darab punca baru. Bentuk yang pertama. Yang kedua tentang fx sama dengan a x tambah dengan h kuasa 2 tambah dengan k. Kita boleh lukis garisan, kita boleh keluarkan nilai di dalam ni, akhirnya dapat x sama dengan negatif h. Saya panggil nilai di sini adalah hantu. Kemudian nilai k ini adalah nilai K5. Bila kita gabungkan kedua-dua nilai, dia akan membentuk titik, sama ada titik itu titik maksimum, dia akan jadi negatif HK, ataupun titik minimum, dia akan menjadi negatif HK juga. Yang tu yang semalam. Kemudian bentuk yang ketiga ialah daripada ketaksamaan kuadratik, contohnya begitu, tambah dengan bx tambah dengan c kurang sama dengan kosong. Pelajar akan fakturkan mengikut situasi soalan. Kemudian madam harap awak guna graphical method kerana dia ada jawapan di dalam kalkulator. Okey. Dan yang ini memang kita boleh guna bantuan kalkulator sepenuhnya, tapi jalan kerja kita kena tulis. Jawapan kita ikut kalkulator. Okey, apa lagi bentuk soalan semalam? Sum of root sudah. Satu lagi. Sebab dia ada 4 jenis. Okey, jenis yang keempat ialah B kuasa 2 tolak 4AC. Ada 3 cabang. Yang pertama sama dengan kosong. Yang kedua kurang besar dari kosong. Dan yang ketiga ialah kurang dari kosong. So setakat yang kita buat latihan semalam ada 4 jenis. Okey, so kita tengok dahulu. Okey, saya tengok mungkin kawan saya dia lupa nak masuk. Hari ni sepatutnya anak kawan saya masuk juga kelas hari ni. Okey, mungkin dia terlupa. Tak apa, kita mulakan rakaman saja. Okey, untuk nombor 3. Okey, untuk nombor 3, apabila kita baca soalan, dia kata diberi
P ialah suatu integer dengan keadaan begini. Okey, kemudian dia suruh nyatakan nilai P. Itu soalan dia. Okey, soalan yang kita buat ni soalan 2014 nombor 3. Kemudian sebelum tu kita tak baca ayat pokok. Ayat pokok dia kata graf fungsi yang ini dia kata dengan keadaan P dan Q adalah pemalar mempunyai satu titik maksimum. Dia memang mention ada satu titik maksimum. Sekejap, saya lompat soalan ke ni? Sekejap. Saya ada rasa macam nak kena buat soalan nombor 3 ni. Saya ni. Sorry. Tapi nota dekat bawah tadi saya nak kena buat yang ini dahulu. Okey. Sorry, saya teruskan. Soalan yang kita nak bincang ialah soalan 2014 nombor 3 dahulu. Iaitu dia cerita pasal tidak mempunyai punca. Bila tidak mempunyai punca, kata kuncinya ialah B kuasa 2 tolak 4AC tidak mempunyai itu maksudnya kurang dari kosong. Kata kunci dia. Jadi daripada soalan, okey, kalau saya buat nilai perkali untuk X kuasa 2 itu, dia guna huruf A juga. Dia guna huruf A juga dalam ni. So sebagai pembuat soalan, kita tak boleh guna huruf yang sama. Jadi saya terpaksa buat A sama dengan 1 tolak A. Dan saya akan tonyo dekat A sini supaya pelajar tak mematikan nilai A. Okay, dia boleh guna huruf lain lah, sepatutnya jangan guna huruf A. Kemudian huruf B adalah perkali yang saya warnakan dengan warna purple. So B ialah negatif 2. Dan satu lagi perkali bagi X kuasa kosong, nilai C adalah 5. Dia ada nilai A, B dan C. Kebetulan nilai A dalam tu ada juga A. So kita buat sesuatu untuk A yang kat depan supaya kita tak mudahkan. Nanti kita dapat A sama, kita akan dapat A sama dengan setengah pula kalau kita selesaikan. Okey, so B kuasa 2 iaitu negatif 2 kuasa 2 tolak dengan 4. A kita adalah 1 tolak A. C kita adalah 5 kurang dari kosong. Okey. So bila kurang dari kosong, yang ini bila madam negatif 2 kuasa 2, madam akan dapat di sini 4. Madam cuba buat dahulu 4 dengan 5 ni supaya awak tak terkejut. Dia akan jadi negatif 20. 4 dan 5, 20. 1 tolak A kurang dari kosong. Dalam kerja ni madam tak skip supaya pelajar bila dia nak study nanti dia tahu dari mana datang. 4 tolak, sekarang madam akan kembang ni 20 dengan 1. Dia akan jadi negatif 20. Madam kembang yang belakang pula, dia akan jadi positif 20 A kurang dari kosong. Okey. So madam nak buat 20A madam nak letak belah kiri. Okey, belah kanan. Kalau awak settlekan yang warna biru ni. Okey, kalau awak settlekan yang warna biru ni, awak dapat negatif 16. Tapi awak bawa ke sebelah kanan jadi positif 16. Maka nilai A kurang daripada 16/20. Okay, kita jangan kalut duk ringkaskan 16/20. Sebab kita boleh guna kalkulator. Awak masukkan saja 16/20. Okay, kalkulator akan tolong awak. Jadi nilai A awak kurang daripada 4/5. Okay, so yang baru masuk jangan risau.
nanti boleh tengok rakaman apa benda yang madam ringkaskan tadi di sini. Madam ada buat note sedikit dekat sini, okey? Okey, dekat sini. Ada dalam rakaman nanti. Okey, selesai soalan 2014. Soalan exam sebenar ni kita ambil, ya. Soalan 2014 nombor 3. Okey, sekarang ready. Kita akan tengok soalan 2014 nombor 5 pula. Tadi nombor 3. Okey, tadi nombor 3. Semalam kita dah buat nombor 4. Sekarang ni kita nak buat nombor 5 pula. Pattern yang kedua. Okey, pattern yang kedua. Okey, madam buat. Yang pertama, kita baca dulu soalan. Diberi persamaan kuadratik yang warna biru ni. Dengan keadaan M ialah pemalar, dia suruh kita cari nilai M. Dia bagi dua situasi. Kita kena fikir satu persatu. Satu daripada punca-punca persamaan ialah 2. 2. Jadi sebenarnya kalau punca ni, kalau kita pening kepala, puncanya adalah paracetamol. Kita makan nanti eloklah kepala kita tu. Jadi punca di sini ialah 2. Jadi sekarang pelajar ada 2 X kuasa 2 tambah dengan MX tolak 5 sama dengan 0. Madam salin soalannya di sini, cuma tempat M itu madam buat ruang kosong terlebih dahulu. Kemudian salah satu daripada puncanya ialah 2. Madam pun ganti nilai dalam ni dengan 2. Sebab punca adalah paracetamol, punca juga merupakan nilai X. So kata kunci di sini ialah punca sebenarnya merujuk kepada nilai X. Jadi bila madam ganti di sini, mudahlah kerja kita. 2 kuasa 2, 4. 4 dah 2, 8 tambah dengan 2M tolak 5 sama dengan 0. 2M tambah 3 sama dengan 0. Jadi kita akan dapat M yang pertama. 2M sama dengan negatif 3. Madam tak skip dalam kerja. Jadi M sama dengan negatif 3/2. Itu nilai M untuk kes yang pertama. Okey. Kalau ada soalan, awak tulis je dekat ruangan chat. Nanti saya baca. Kemudian saya nak jawab soalan B pula. A dah beres. Soalan B dia kata, hasil tambah punca-punca bersamaan dengan negatif 4. Dia mula serang kita dengan soalan jenis yang lain. Yang kita buat nombor 3 tadi, tentang benda lain, tentang tiada punca nyata. Yang ini dia serang kita dekat sum of root dengan product of root. Okey, so kita tengok soalan. Okey, soalan kita ialah, saya tulis kat sini 2X kuasa 2 tambah dengan MX tolak 5 sama dengan 0. Bila dia serang kita dekat hasil tambah punca, kita kena ingat ada 3 syarat. Yang pertama, syarat kita nilai A mesti 1. Tetapi A kita di sini adalah 2. So itu adalah problem. Kemudian nilai di depan hasil tambah punca, dia punya tanda mesti negatif. Syarat yang ketiga, dekat hasil darab punca, tandanya mesti positif. Jadi kita dapati syarat yang pertama tu dah tak lulus dah. A sama dengan 1 tu dah tak okey. So madam nak kena modify supaya 2 tu menjadi hilang.
Okey, so madam keluarkan 2 ni. Keluarkan 2. So yang tinggal lagi X kuasa 2 tambah dengan M per 2X tolak 5/2 sama dengan 0. Kalaulah madam kembang semula, yang ini dapat sebutan yang pertama ni. Kalau madam kembang semula. Kalau madam kembang semula, yang ini, dia akan mati 2 kat bawah tu, dapat yang atas ni. Kalau madam kembang yang belakang ni, dapat semula yang atas ni. Sebenarnya, madam cuma buat proses pemfaktoran sahaja. Okey? Boleh Okey, kemudian madam tengok di sini ada nombor 2. Okey, ada nombor 2. Madam pindahkan dia ke sini, dia akan nanti jadi bahagi dengan 2. 0/2. Okey, madam salin dahulu yang nilai yang tertinggal. X kuasa 2 tambah dengan M per 2X tolak 5/2 sama dengan 0/2. Okay, tapi bila kita tekan kalkulator, 0/2, jawapannya adalah 0. Jadi sebab itu cikgu admit awak buat nilai di sini bersamaan dengan 0. Bukan kerana 2 tu hilang, bukan, sebab 0/2. Okey, so sekarang ni perkali di sini 1. Okey, dah lulus. Masalah yang kedua ialah tanda di sini positif lah pula. Kita nak tandanya negatif. Jadi madam kena ubah sikit lagi. Jadi X kuasa 2 tolak dalam kurungan negatif M per 2 X. Madam tukar terus tanda kat sini ni tolak ni. Madam buat tambah negatif 5/2 sama dengan 0. Jadi syarat pertama, depan ni 1 beres. Depan ni negatif beres. Kat sini positif pun beres. Semua syarat-syarat kita dah bereskan. Jadi yang di dalam sini kita panggil hasil darab punca. Dan itu yang soalan suruh cari. Okay, itu yang soalan suruh cari. Sekejap X kuasa 2 tak perlu negatif. Syarat dia nilai A tu adalah perkali depan ni. Perkali bagi X kuasa 2 wajib 1. Okay. Tanda di depan hasil tambah punca mesti negatif. 3 syarat ni kita kena patuhi untuk mencari soalan jenis macam ni. Okay, thank you soalan. Okay, kita dapati hasil darab. Hasil darab pula saya tulis. Hasil tambah punca kita sekarang adalah negatif M per 2. Dan saya dapati tadi soalan bagi tadi. Soalan bagi nilainya ialah negatif 4. So saya ganti di sini sama dengan negatif 4. Okey, saya sambung sikit lagi kat sini. Jadi negatif M sama dengan negatif 8. M sama dengan positif 8. Okey, dah dapat dah kedua-dua nilai M mengikut situasi berbeza-beza. Soalan A cerita pasal one of root. Soalan yang B cerita pasal hasil tambah punca. Dan jawapannya pun berbeza-beza nilai M tersebut. Okey, madam buka kepada soalan. Untuk soalan nombor 5. Okey, ada soalan tak? Nombor 5, kat mana rasa keliru? Yang madam buat ni nota ni. Madam buat sangat ni sebab dulu masa admit madam salah kat sini lah. Satu lagi hasil darab punca.
Kenapa kita buat yang ini? Sebab nak menghasilkan punca ialah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X kemudian tambah dengan hasil darab punca dan wajib samakan dengan kosong. Dan yang ini juga saya, kalau tak silap saya salah di peringkat matrikulasi dulu. Saya buat careless, saya lupa tanda tolak tu. Sebab itu bila saya mengajar pelajar sekarang, saya hati-hati sangat dengan yang ini. Okey, so selesai nombor 5. Kita tengok soalan yang belum kita bincang. Tahun 2015. Ni saya tulis tahun ni kalau awak perasan sebab saya ambil ikut tajuk. Okey, sekarang tak nampak pula ni. 2015 dah kita. Kita nak bincang nombor 3. Nota kat tepi tu nota permulaan tadi. Okey, nombor 3. Okey, dia bagi dekat kita. Sebenarnya dia dah bagi jawapan tapi kita takut pelajar tak perasan. Dia bagi graf dekat kita. Fx sama dengan Px kuasa 2 tolak 8x tambah Q dia bagi. Okey, dia kata mempunyai satu titik maksimum. Jadi dia dah bagi kita kata kunci dia maksimum. Bila maksimum sebenarnya gambaran emoji kita adalah masam. Bila masam kita dah dapat detect dah nilai P ini mesti nilai negatif. Itu kata kunci oleh soalan. Okey, kata kunci soalan. Kemudian dia tanya nilai P tau, dia tanya nilai P. Dia bagi pula nilai julat dia daripada sini ke sini. Jadi kalau Madam senaraikan, nilai P lebih besar dari negatif 2, Madam senarai, P berkemungkinan negatif 1, P berkemungkinan kosong, kemudian P berkemungkinan 1. Faham tak yang Madam senaraikan ketiga tu? Madam senarai negatif 1, kosong 1. Faham tak kat situ? Boleh faham Madam sebenarnya uraikan maksud yang ini. Di antara, Madam tak boleh buat P sama dengan negatif 2 kerana di sini tak ada tanda sama dengan. Okay, dekat sini tak ada tanda sama dengan. Dan Madam tak buat 2 sebab sini tak ada sama dengan. Jadi Madam cuma boleh senaraikan negatif 1, kosong 1. Tetapi tadi soalan dah bagi tahu dia adalah maksimum dan emoji kita tadi memang masam. Jadi kita kena pilih nilai P yang negatif. Kita kena pilih yang negatif. Jadi yang ini negatif, betul. Yang ini kosong, salah. Yang ini pun salah. Jadi nilai P yang menepati kehendak soalan hanyalah negatif 1. Okey, Madam buka kepada soalan untuk bertanya. Sebab soalan kata diberi P ialah suatu integer dengan keadaan. Nyatakan nilai P. Nilai P tu dia cuma sebut nilai. Dia bukan sebut nilai-nilai. Jadi memang kita confident jawapannya memang ada seketul sahaja. Selesai nombor 3A. Kita duk ingat susah, rupanya senang sangat-sangat. Hanya fikir je nombor apa yang ada di dalam selang itu. Kemudian dia kata, menggunakan jawapan tadi. Okay, Madam nak guna jawapan tadi. Jadi, untuk jawab soalan B, Fx sama dengan negatif X kuasa 2. Sebab Madam dah ganti nilai P dengan negatif 1. Tolak dengan 8X tambah dengan Q. Okay, menggunakan jawapan 3A, saya dah guna. Cari nilai Q apabila graf itu menyentuh paksi X pada satu titik.
Okey, apabila dia sentuh satu titik, bermaksud B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Di mana kita unjurkan nilai A kita negatif 1, nilai B kita negatif 8, nilai C kita adalah Q. Perkali kat depan-depan tu Meda ambil, Meda sumbat dalam rumus ni. Negatif 8 kuasa 2 tolak dengan 4, A kita negatif 1, C kita adalah Q sama dengan kosong. 64 tambah 4Q sama dengan kosong. 4Q sama dengan negatif 64. Kita tekan sahaja kalkulator. Jangan susah-susah. Negatif 64 per dengan 4. Terus dapat jawapan Q sama dengan negatif 16. Selesai soalan. Okey, iaitu soalan 2015 nombor 3. Okey, Meda buka kepada soalan. Okey, Meda buka kepada soalan. Silakan. Kalau okey, Meda nak pergi kepada soalan lain. Tak ada Tak ada. Orang Sabah kata tak ada. Betul lah. Kan? Saya tak kerti cakap Sabah sebenarnya. Tapi one day nak pergi juga ke Sabah. Okey, soalan 2016. 2016 nombor 18. Nombor 18. Ini soalannya, Meda besarkan sedikit. Yang baru masuk jangan risau sebab semua rakaman ada Madam buat untuk you all tengok dan Madam memang cakap slow and steady macam ni, slow-slow. Okay, satu sebab tak nak keluar Kelantan lah. Okay. Diberi fungsi kuadratik fx, x kuasa 2, dia guna huruf W lah pula kat sini. Dengan keadaan W adalah pemalang. Lepas tu dia kata adalah sentiasa positif dalam keadaan macam ni. Dia kata sentiasa positif. Okay, dalam keadaan begitu. Jadi kita pun jadi macam blur. Apa benda soalan ni bagi? Okay, so kalau awak perasan, okay, awak ada nilai A, nilai B, nilai C. Dia kata sentiasa positif. Tapi Madam nak cari dulu nilai-nilai dia ya. Okey. So daripada nilai di sini, Madam tahu nilainya A sama dengan 1. B sama dengan 2W. C sama dengan 3W tolak dengan 2. Nilai-nilai tu kita ambil dulu. Okey, sekejap saya baca data dia. Yang pertama dia nak positif, elok dah. Okey, dah beli positif. Kemudian, okey. Okey. Kata kuncinya supaya kita tak salah. Kata kuncinya ialah, kalau pelajar tengok, soalan kita adalah kuadratik. Bila kita nak selesaikan kuadratik, kita ada dua jenis jawapan. Yang pertama, saya pinjam graf tu. Saya pinjam. Saya pinjam mangkuk tu. Saya pinjam garisan ni. Ni saya tak nak lukis dah. Saya pinjam garisan itu. Okey, saya ada dua jenis jawapan. Okey, sama ada yang pertama kawasan berlorek di atas ataupun kawasan berlorek berada di dalam ni. Ada dua sahaja jawapan dalam persamaan kuadratik.
Tetapi apabila awak tengok soalan bagi yang warna kuning tadi, madam highlight lagi sekali ke atas ni. Madam highlight dengan warna purple ke atas ataupun warna pink. Madam highlight lagi sekali. Bila kita tengok jawapan itu, nilainya menunjukkan mangkuk kita adalah jenis, kita tengok W tu ada seketul je. W ada seketul, jadi yang ini adalah salah. Di sinilah yang kita nak cari. Di sini nilai P dan di sini adalah nilai Q. Yang ini berpandukan maklumat daripada soalan. Kalau dia buat P X kurang dari P atau X besar dari Q, baru madam ambil jawapan ni dengan ni. Tetapi sekarang yang warna pink tu, W tu ada seketul saja, menunjukkan kawasan berlorek di dalam ni sahaja. Okey. Dan nilai P di sini adalah nilai yang positif. Nilai Q di sini adalah nilai yang positif. Itu maksud soalan tadi. Okey, diberi kuadratik bla bla dengan keadaan W adalah pemalar, adalah sentiasa positif apabila jawapan itu kedua-dua nilai itu adalah positif. Itu maksud soalan. Kemudian apabila benda ini berlaku, sebenarnya kita dah boleh agak dah B kuasa 2 tolak 4AC kurang dari kosong. Kalau yang medium pangkah tu besar dari kosong sebab dia berada di atas. Okey. So medium akan kira B kuasa 2 tolak 4AC kurang dari kosong. So kita tengok Okey, sebab kata kunci dia agak tersembunyi sedikit. B kuasa 2 tolak 4AC, medium buat kurang dari kosong. Sebab apa kurang? Sebab kita dah nampak jawapan kita di dalam tu yang warna pink tu. Okey, nilai B kita ialah 2W kuasa 2 tolak 4, A kita 1, C kita 3W tolak 2 kurang dari kosong. Jadi bila Meda kembangkan, bila Meda kembangkan, Meda dapat 4W kuasa 2 tolak dengan, untuk sementara waktu, Meda 4 darab 1 dulu Meda buat. Slow and steady. Okey. 4W kuasa 2 tolak 12W tambah dengan 8 kurang pada kosong. Sebelum medium faktor, hendaklah pelajar ringkaskan semua sebutan ini dengan membahagikan semua sebutan dengan 4. Kena kecilkan. So, pelajar akan dapat W kuasa 2 tolak 3W tambah 2 kurang dari kosong. So, Madam nak bagi tahu, nanti awak kena faktor. Okey, awak kena faktor. Kemudian nanti awak akan tengok, awak akan ada mangkuk dan kita akan tengok jawapan pada kalkulator. Okey, ready? Madam akan tunjuk jawapan kalkulator. Kalau boleh guna kalkulator canggih. Kerana soalan kita sekarang ni memang tinggi. Jadi pengiraan ni kita biar kalkulator yang buat. Kita biar fikir saja. Okey, menu. Kemudian Meda tekan huruf B di sini. Warna hitam tu huruf B. Darjahnya 2. Dan Madam pilih pattern. Okey, didapati tanda Madam ialah kurang dari kosong, jadi nombor 2. Okey, masukkan perkali yang pertama 1. Perkali yang kedua negatif 3. Perkali yang ketiga adalah 2. Tekan je sama dengan. Ini jawapan awak. Seperti yang Madam ajar semalam, huruf X tu cuma ada 1 dan duduk tengah-tengah. 1 dan duduk tengah-tengah, jadi di sinilah kawasan berlorek. Okey, kita jumpa nombor 1 di sini.
Kemudian kita jumpa X, kawasan berlorek, dan kita jumpa nombor 2. Jadi ke atas ni kita akan ubah. Kalau situ 1, dia akan jadi tolak 1. Sini akan jadi W tolak 2. Jadi automatik sebenarnya gambar rajah yang diberi oleh soalan tu bersamaan dengan gambar rajah kita. Kita compare. Okey, kita compare yang ini dengan yang ini. Compare. Jadi kita dapati nilai P bersamaan dengan 1, nilai Q bersamaan dengan 2. Itu cara nak menjawab soalan nombor 18. Okey, di mana rasa tak boleh sila tanya. Okey, silakan. Boleh? Okey. Soalan seterusnya kita pergi tahun 2016. Okey, 2016. Saya padam sekejap. Okey, dia kata dia dah bagi kat kita dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2, dah cantik. Kemudian dia bagi kita 2 titik. Dia bagi 2 titik. So sekarang ni kalau saya nak lukis, saya tahu yang pertama kita keluarkan yang ini, tu nilai positif. Jadi emoji kita adalah emoji yang senyum. Dan kita tahu graf kita nanti jenis tersenyum. Okey, oleh kerana kita confident graf kita tersenyum, kita akan lukis dia begitu. Kenapa kita lukis tiba-tiba memotong 2 nilai? Kerana soalan dah bagi dah. Pintasan X yang pertama ialah 10. Pintasan X yang kedua adalah 50. Medal dah guna yang warna biru tu. Medal lukis senyum kerana maklumat nombor 2. Medal lukis 2 pintasan kerana maklumat warna biru. Okey. So sekarang ni soalan suruh Madam cari nilai H dengan nilai K dan dia bagi maklumat di situlah. Okey, dia bagi maklumat di situ. Yang pertama, okey, perhatikan dengan bantuan graf. Okey, Madam dah bagi tahu kat sini sebenarnya kita kena lukis sesuatu. Okey, katakan Madam lukis dengan pen warna hitam garisan Kak Limah kita, garisan hantu kita. Jadi secara logik, nombor kita, nombor 1, 2, 3, 4, 5. Kita piramli 1 untuk engkau, 1 untuk aku. 2 untuk engkau, 2 untuk aku. Kita dapati nombor 3 yang duduk tengah-tengah. Jadi kita dah boleh congak dah. Nilai di sini adalah 3. X sama dengan 3 adalah garisan simetri. Kita kena bijak baca daripada graf kita tu kerana simetri ni bermaksud bila kita lipat ni dia sama rata luas belah kanan dengan kiri. Yang itu kita kena latih otak kita dari sekarang, kena bijak berfikir begitu. Okey. Jadi bila Madam dah dapat nilai X sama dengan 3, jadi sebenarnya Madam dah cari nilai H. Okay, Madam sebenarnya dah dapat nilai H, iaitu sebab kalau kita ambil X tolak H sama dengan 0, X sama dengan H, tadi kita dah kira X sama dengan 3. Jadi dari sini dapatlah nilai H kita sama dengan 3. Boleh ke? Boleh, Wak? Okey, seterusnya saya nak cari nilai K pula.
Okay, nak cari nilai K. So, kita ada sekarang Fx sama dengan 2. X tolak dengan 3. Kita dah ganti nilai H. Tambah dengan 2K. Kemudian, soalan bagi ada satu garis lurus, dia namakan huruf Y lah pula. Okay, dia namakan huruf Y. Y, dia gantikan dengan negatif 8. Okay, dia gantikan dengan negatif 8. So, bila madam buat, kat sini maksudnya nilai X dia 3. So, madam akan dapat negatif 8 sama dengan, okay, sama dengan 2K. Boleh? Sebab nilai di hujung ni kalau siapa nak buat yang detail, dia akan buat macam ni. 2, okey, kemudian 3 tolak 3, kuasa 2 tambah 2K. Kalau nak buat detail lah. Sebab dia ada maksud kat situ, menyilang paksi X pada titik itu dan itu. Kemudian garis lurus Y sama dengan negatif 8 menyentuh titik minimum. Menyentuh. So, kalau madam tak nak kira contohnya, kalau madam nak gunakan graf, beres. Okay, kalau nak guna graf, beres. Tak payah nak kira-kira. Awak tengok macam ni saja. Menyentuh paksi titik minimum. Titik minimum kita kat situ. Okay, titik minimum kita soalan bagi adalah negatif 8. Jadi sebenarnya titik minimum tu adalah menunjukkan kad 5. Kad 5 kita di sini adalah 2K. Jadi kita boleh buat 2K tu adalah negatif 8. Jadi K adalah negatif 8 per 2 bersamaan dengan negatif 4. Lagi cepat. Lagi cepat daripada cadangan jawapan madam dalam PDF. Sebab masa madam buat tu, madam tak buat lakaran secara terperinci. Madam tak buat garisan ni. Menyentuh titik minimum. Madam tak buat garisan ni. Kalau buat dah dapat terus. Okay. Kemudian soalan B, soalan A dah siap. Mencari nilai H3, K negatif 4. Soalan B, dia suruh madam lukis graf. Dia suruh lukis graf. Okey, madam dah terlukis. Madam dah terlukis, tetapi madam dah terover kat situ. Sebab dia kata, hendaklah bermula dari kosong. Sepatutnya madam mula kosong. So kat sini, madam kena padam yang ini. Tengok madam padam ni. Madam kena padam di situ. Kerana dia kata mesti mula dari kosong. Bila mula dari sini, madam dapati nilai kat situ berapa pula pelajar nak tanya kan? Berapa madam nilai kat situ? Okey, sekali lagi kita buat. Fx, tinggi kan soalan ni? 2, X tolak dengan 3, kuasa 2, tolak dengan 8. Iaitu madam dah ganti nilai hantu dengan nilai kad 5. Jadi kalau awak nak cari nilai pintasan Y berlaku apabila X sama dengan 0. Jadi bila awak ganti, awak dapat 2, 0 tolak 3 kuasa 2 tolak 8, 2 darab 9, 18, 18 tolak 8 dapatlah 10. Jadi nilai di sini ialah 10. Selepas tu, madam tadi telah melalui titik 5. Dia kata sikit lagi buat sampai 6. Jadi sekarang madam nak buat sampai 6. Okey, ni 6. Dan madam kena padam garisan yang terlebih ni. Okey, kita cek betul ke nilainya sama tu.
Okey, tengok Madam nak ganti nilai X kita 6. Kita dah belajar tajuk fungsi tajuk pertama. Ini tajuk kedua. F6 sama dengan 2, 6 tolak 3 kuasa 2 tolak 8. 2, 6 tolak 3, 3 kuasa 2, 9 tolak 8. 18 tolak 8 adalah 10. Sebab itu, Madam punya ketinggian lengkung itu adalah sama paras sahaja. Okey, Madam terlukis graf, tetapi bila dah terlukis, Madam kena padam yang terlebih tadi. Itu soalan B. Okey, soalan C. Okey, soalan C, dia suruh Madam pantulkan sahaja graf Madam pada x-axis. Sekarang dia senyum. Okey, Madam nak buat graf warna purple. Dia kata kat sini tadi 3 negatif 8 tu minimum. Madam nak buat kat sini. Pantulan. Okey. Jika graf itu dipantulkan pada pasti X, tuliskan persamaan lengkung. Jadi persamaan lengkung Madam ialah, Madam dapati dia sekarang menjadi masam. Bila masam, negatif 2. Nilai hantu masih lagi sama dekat 3 kuasa 2. Tetapi nilai Kak Limah saya dah menjadi positif 8. Okey, selesai dah soalan itu. Tinggi sedikit, 2016 dia dah mula tinggi dah para soalan. Boleh? Tu baru 2016 tu. Nanti ada lagi 2017. Dia ada 2 soalan lagi. 2 soalan lagi yang ini awak tengok saja. Cadangan jawapan Madam dalam PDF. Ada 2 soalan lagi. Not 2, nombor 11, 12, 13. Okey. Nombor 11, ni 11. Nombor 12, nombor 13. Awak tengok cadangan jawapan Madam. Kalau tak boleh nanti kita boleh bincang next time. Besok hari Isnin. Isnin ada kelas lagi. Boleh? Ataupun yang lebih tu Madam akan buat rakaman secara solo. Okey. So Madam buka soalan sebelum kita habiskan sesi pada malam ni. Okay, ada apa-apa soalan? Sebab kita tak boleh lama sebab you all nak study untuk trial. Boleh Okey, kalau tak ada, kalau ada sila tanya, Madam akan offkan rekod.